Yang pertama, baju bayi. Selepas Zarif dan Azura mendengar tazkirah dari Dian mengenai berdua-duaan dalam bilik yang bukan mahram, maka dari situ Zarif mempunyai rancangan untuk kenakan Dian. Pada pagi itu, dia mahu melangkah pergi kerja, tapi ditahan oleh Zarif. Zarif berkata pada Dian yang dia mahu membawa Dian pergi membeli baju bayi. Dian pun mengiyakan dan mengikut Zarif bersama Azura. Sebelum itu, Zarif menyuruh Dian keluarkan semua duit dalam akaunnya untuk membeli baju bayi. Dia heran, kalau setakat beli baju bayi, takkan nak keluarkan semua duit? Zarif pula memberi alasan yang kad ATM dia hilang, dan kalau nak keluarkan duit dari buku bank pun tak buka, memandangkan hari itu adalah hari Ahad. Dian pun mengikut arahan Zarif dan keluarkan semua duit 1,000 itu. Apabila sampai di kedai bayi dalam pusat membeli belah, Zarif memberi ruang pada Dian untuk memilih baju. Kemudian, Zarif meminta semua duit pada Dian untuk membayar, dan Zarif berkata baki duit itu akan diberi nanti. Sungguh bendul Dian, dan dia pun memberi duit itu. Cepat sungguh dia lupa kejadian malam tadi. Zarif baru saja menghina dan caci anak dalam kandungannya. Setelah selesai bayaran, Zarif dan Azura pun terus melangkah pergi meninggalkan Dian begitu saja. Dia heran dan dia pun terus ikut saja ke arah mereka berdua. Azura rimas kerana Dian mengekorinya dan dia mahu Zarif berterus terang saja. Nampaknya Dian sudah terkena dengan permainan Zarif dan Azura. Baju bayi yang dibeli tadi bukan untuk anak Dian, tetapi anak saudara Azura. Isteri abangnya baru saja bersalin, dan itu merupakan hadiah untuk diberikan nanti. Dian cuba minta duit baki, tapi ditengking oleh Zarif. Dian pula masih tak sedarkan diri kerana duit hantaran yang Zarif pernah beri itu merupakan pemberian yang tidak pernah ikhlas dari hati Zarif sendiri. Tidak kesampaian hajat Dian untuk menggunakan duit itu untuk membeli ayam goreng untuk Mama Adif. Azura ada mengutuk Dian dan mengatakan jika Dian sudah bercerai nanti, dia akan rekomenkan mana-mana mak bangla yang kerja sabu sampah di KLIA untuk dijadikan suami nanti. Azura juga memuji pemilihan baju bayi yang dibuat Dian. Namun pujian itu membuatkan Dian mengalirkan air mata. Yang kedua, jual buku. Ketika waktu rehat, Dian seperti biasa makan nasi dan air garamnya. Tiba-tiba, Sakinah muncul dan bawakan makanan untuk Dian. Dia mengucapkan syukur kerana ada insan yang berhati mulia berikan makanan untuknya. Dalam diam, Sakinah tahu yang Dian mengidamkan ayam goreng berempah, dan penuh rasa syukur dia menikmati makanan itu. Tapi sebelum itu, Sakinah ada perasan ada plastik beg berisi buku yang terletak di sudut dinding. Sakinah bertanya pada Dian. Dia pun menjawab semua buku-buku sekolah itu adalah miliknya dan mahu menjual pada kedai buku jika pihak kedai mahu menerima buku-buku terpakai. Sakinah terfikir, kenapa sampai begitu sekali dia mahu menjual buku-buku itu? Begitu terdesak ke dia? Dalam masa yang sama, Sakinah juga menceritakan mengenai Datin Munirah. Puan Idayu ada mengadu padanya segala perkara yang Kak Ayu lihat. Dia beritahu juga yang Dian hari-hari balik jalan kaki ke rumah dengan jarak yang sangat jauh. Sakinah berharap Dian boleh berkongsi masalah yang dihadapinya. Sakinah sedia membantu, tapi Dian tidak mahu menyusahkan sesiapa. Oleh itu, Sakinah memberi Dian RM100 dan Dian tidak perlulah menjual buku tersebut. Manalah tahu buku itu boleh digunakan nanti jika Dian ada peluang menyambung pelajaran. Tapi kali ini Dian tekad dia tidak akan sambung belajar lagi. Kata-kata Zarif masih terngiang-ngiang dalam fikirannya. Dia berterima kasih pada Sakinah dan budi Kak Ina akan Dian bawa sampai mati. Dengan duit itu, bolehlah dia membeli baju bayi untuk Mama Adif nanti. Yang ketiga, Laila. Dia berkenalan dengan seorang gadis umur dalam lingkungan 15 bernama Laila.
Dia berjumpa dengannya selepas membeli baju bayi untuk anaknya. Dia melihat Laila keseorangan dalam keadaan takut dan trauma. Lalu Dian bertanya pada gadis itu. Ternyata gadis itu lari dari rumah dan mengikut boyfriend bernama Hadi yang berusia berbeza jarak 10 tahun. Cerita lebih lanjut, Laila menceritakan dia baru saja lari dari Hadi. Boyfriend Laila seperti mahu mengambil kesempatan ke atas dirinya. Dian pun simpati dengan cerita gadis itu. Laila mahu balik semula ke rumahnya, tapi beg duitnya hilang berpunca dari pickpocket ketika dia datang ke KL menaiki bas. Pada awalnya, Dian berat mahu memberi duit baki membeli baju bayi tadi, tapi Dian beri juga. Laila juga berjanji akan bergantikan balik duit itu bila dia sudah sampai di rumahnya nanti. Laila meminta nombor akaun bank Dian yang ditulis pada selai kertas. Kalau ikutkan, boleh saja send nombor akaun itu dalam fon. Tapi fon Laila tertinggal di rumahnya. Duit RM50 dapatlah juga membeli tiket bas untuk pulang. Yang keempat, Elina datang. Zarif rasa risau kerana kehadiran Elina boleh membongkarkan segala-galanya. Elina sebenarnya baru saja menyertai rombongan sekolah di KL dan Arman mahu Zarif menjemputnya. Zarif bengang. Kenapa Arman tak biarkan saja Elina balik ke rumah? Apabila Arman ada meeting penting, inilah kesempatan Elina untuk berjumpa maksunya. Hati Zarif memberontak. Sudahlah malam itu Zarif mahu sambut hari jadi Azura, tapi dia terpaksa duduk di rumah untuk perhatikan gerak-geri Dian, supaya Dian tidak berani mengadu pada Elina apa yang sudah jadi sebelum ni. Sebenarnya, Datin Munirah yang mengarahkan Zarif tidak keluar mana-mana selagi Elina ada di rumah itu. Kalau tidak, Zarif sudah lama keluar dengan Azura untuk membeli barang-barang. Memandangkan dalam rumah itu tiada makanan, Zarif memesan pizza untuk diberi pada Elina. Zarif berbisik pada Dian supaya jangan berani makan pizza itu. Apabila Elina mahu dia makan pizza itu, dia memberi alasan yang dia sebenarnya mengandung dia tidak sukakan makan pizza. Risau kalau makan juga boleh muntah dibuatnya. Elina pun mengiyakan alasan maksunya. Apabila Zarif bermain bola di luar rumah, Elina mahu bermain sekali dan mengajak Dian. Elina melihat maksunya mengambil tudung di bilik dapur. Bukankah bilik maksunya di tingkat atas? Dian cepat-cepat menjelaskan pada Elina yang dia sudah tidak larat untuk turun naik tangga dan bilik itu dijadikan sebagai bilik pendua. Zarif panas hati melihat Dian. Bola yang berada di kakinya disepak ke arah perut Dian. Mujur Dian tidak apa-apa. Elina memarahi paksunya kerana menendang bola ke arah maksu. Zarif cuba tenangkan hati kerana Arman akan menjemput Elina sekitar pukul 2 nanti. Dan lepas itu, dia bolehlah bersukaria keluar bersama Azura. Yang kelima, detik mahu bersalin. Dian menahan kesakitan. Dia terfikir sama ada kesan tendangan bola Zarif yang tadi ataupun sememangnya dia mahu bersalin. Air ketumban Dian mula keluar dari tubuhnya. Itu merupakan tanda yang Dian bakal melahirkan Mama Adif. Dian sedaya upaya memujuk Zarif supaya menghantar dia ke hospital. Tapi Zarif tak peduli. Dia mahu pergi menyambut hari jadi Azura. Sebelum itu, Zarif ada menelefon Datin Munirah dan mengadu hal ini. Waktu ini pun, Datin Munirah berada di hotel sempena annual dinner butik Kejora. Datin Munirah menjelaskan pada anaknya yang tanda-tanda air ketuban tidak semestinya dia akan lahir pada hari itu juga. Mungkin boleh berlaku pada esok atau lusa. Zarif pun mengiyakan kata-kata mamanya. Dia sememangnya langsung tak tahu mengenai hal ini. Waktu ketika Zarif mahu menutup pintu atau pagar rumah, Dian cepat-cepat menahan Zarif. Dia merayu supaya benarkan dia sendiri pergi ke hospital. Zarif pun malah nak fikir panjang dan dia menghalau Dian keluar dari rumah itu. Langkah demi langkah dia berjalan tanpa arah tuju
dan dia terduduk dan tersandar pada tiang lampu jalan. Tubuhnya sudah mula mengalirkan darah. Kebetulan ada satu kereta berhenti dan membantu Dian. Ternyata orang itu adalah Laila bersama mamanya Shima. Kebetulan mereka berdua dalam perjalanan ke rumah kawan mamanya, dan terdetik hati Laila mengikut mamanya. Dalam perjalanan ke hospital, Dian meminta Laila supaya menghubungi kawannya Mariam.